رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا امين يا رب العالمين. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita lanjutkan perbincangan, sama-sama kita mulakan kelas tadabbur kita pada pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu pada pagi ini. Dan tuan-tuan sekalian, setelah lama kita bercuti, lama ke tuan-tuan sekalian kita bercuti? Lebih kuranglah, lamalah juga kita bercuti tuan-tuan sekalian. Daripada rasanya sebulan jugalah kita tak jumpa, lebih kurang dekat-dekat sebulan kita tak jumpa. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di sini untuk kita meneruskan siri tadabbur surah Al-Mulk. Sebelum saya masuk surah Al-Mulk tuan-tuan sekalian, saya rasa tak terlambat lagi, berkebetulan kita masih lagi pada bulan yang sama, iaitu bulan Syawal. Saya nak ucapkan Aid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita tuan-tuan sekalian yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Dan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan segala bentuk yang kita usahakan, tak kira lah sama ada dalam bentuk ibadah ke ataupun dalam bentuk apa jua, di sudut Al-Quran ke ibadah ke, kita nak minta Allah SWT rezekikan kepada kita satu perkara, iaitulah istiqamah. Antara bukti ataupun antara cara kita nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala terima ataupun tidak Ramadan kita baru-baru ni, iaitulah kita tengok adakah amalan kita yang kita lakukan pada bulan Syawal itu pada bulan Ramadan itu berterusan tak dalam bulan Syawal. So istiqamah tu antara KPI kita nak tengok sama ada amalan kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah menurut para ulama tuan sekalian. Kalaulah Ramadan baru ni kita cemerlang melakukan ibadah, tiba-tiba masuk Syawal dah mula hilang, dah mula pudar ibadah tersebut, barangkali ibadah itu wallahu alam, kita tidak katalah tidak diterima, tapi kita boleh katakan, kita boleh tengok, cek piawaian kita punya amalan kita tu diterima ataupun tidak, tengok bulan berterusan ataupun tidak. Sebab itu kata hukama, laisal aidun man labisa jadid, tidaklah perayaan itu bagi mereka yang memakai pakaian baru, walakinnal aida man ta'atuhu yazid, tetapi Aidul Fitri itu ataupun perayaan itu dinilai dengan bertambahnya ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So cuba cek, masa masuk satu Syawal baru ni, masa raya baru ni, bertambah ketaatan ke ataupun makin jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan sekalian, ni antara caralah kita nak teruskan apa yang kita bugarkan waktu Ramadan baru ni. Kita banyak tadabbur Quran Ramadan baru ni. Jadi kita nak biarlah bulan-bulan yang selepas Ramadan ini kita penuhi juga dengan aktiviti Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan sekalian, tidak dapat lari juga tuan-tuan sekalian daripada kita membincangkan baru-baru ni kita semua digemparkan dengan berita di Palestin. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak ambil sedikit semangat Palestin yang kita lalui baru-baru ni, masih lagi tuan-tuan sekalian, iaitu kita mungkin menyangkakan orang yang berjihad itu adalah orang yang mengangkat mata pedang, orang yang boleh mengurus persenjataan, orang yang boleh berada dalam ketenteraan. Tapi itu tidaklah semata-mata jihad tuan-tuan sekalian. Bukanlah itu satu-satunya jihad yang ada kat muka bumi. Kita naklah kalau boleh. Sebab hari ni kita boleh tengok tuan-tuan sekalian baru-baru ni, bila Israel mengancam Malaysia, kata ini adalah sasaran seterusnya, dikatakan Malaysia itu sasaran yang seterusnya, maka ada orang yang mula mengatakan, oh saya berani, datanglah Israel macam mana sekalipun di Malaysia, kami boleh lawan Israel itu. Maka tuan-tuan sekalian, satu persoalan yang kita kena ketuk diri kita sendiri pada hari ini. Benarkah kita benar-benar bersedia untuk menjadi frontliner untuk mempertahankan agama seandainya Malaysia diserang? Dan juga tuan-tuan sekalian, benarkah kita sanggup korbankan darah batang tubuh kita untuk mempertahankan agama? Sebab hari ini ramai yang boleh saya katakan berkata-kata dengan mulut tetapi hatinya tidak selari dengan apa yang dikatakan oleh mulut. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi Allah menggariskan jihad ni bukan satu cara je, bukan angkat mata pedang je. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah menyebutkan jihad ini, bila berlaku semboyan jihad, janganlah semua umat Islam itu pergi berperang.
Sebab Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, kalau kamu diseru untuk berjihad, Nabi diarahkan oleh Allah untuk pecahkan manusia ni ataupun umat Islam kepada beberapa kelompok. Dan kelompok pertama pastinya yang pergi berlawan dengan pihak musuh. Tetapi tuan-tuan sekalian, jangan lupakan kelompok yang kedua yang Allah sebut dan Nabi suruh kita buat, iaitulah kelompok orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana apa yang saya boleh buat ni waktu Palestin ditindas oleh Israel? Maka jawapan saya tuan-tuan sekalian, kita tak mampu nak pergi ke sana untuk bersama-sama dengan pihak Hamas. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita masuk kelompok kedua yang Nabi dan Allah minta kita masuk. Yang kita boleh mampu buat pada hari ini, iaitulah kelompok tafaqahu fid din. Dia tafaqahu fid din. Kita mengaji, kita belajar agama kita sendiri. Maka inilah antara usaha kita tuan-tuan sekalian, di saat mereka di sana menadah batang tubuh mereka untuk pertahankan agama, kita cuma laburkan 1 jam, 1 jam setengah sahaja, laburkan telinga kita untuk mendengar pengisian Quran. Laburkan masa kita untuk faham Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, inilah jihad kita. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis sahih, man salaka tariqan ilman, siapa yang berada pada jalan ilmu, dia keluar pergi menuntut ilmu, tak kiralah kita laburkan masa dekat online kita tuan-tuan sekalian, tak kiralah, asal dia pergi menuntut ilmu je. Sampai kalau kata dia pergi dan dia balik tu, on the way dia pergi ataupun on the way dia balik tu dia meninggal dunia ataupun dia mati, maka Nabi kata dia akan mati syahid. Anda pernah dengarkan hadis ni kan tuan-tuan sekalian? Siapa yang keluar menuntut ilmu, sama ada dia pergi ke ataupun dia balik ke, dia meninggal dunia, maka Nabi sebut orang itu akan mati syahid. Orang itu akan mati syahid. Sebab menuntut ilmu itu juga tuan-puan sekalian adalah satu jihad yang sangat akbar, sangat besar. Baik tuan-puan sekalian, tanpa panjangkan kalam lagi, ini sekadar mukadimah untuk kita into the scene. Okay? Kita masuk scene apa yang dekat dengan kita sehari dua ni tuan-puan sekalian, atau seminggu dua. Baik tuan-puan sekalian, kita akan sambung tadabbur surah Al-Mulk kita. Yang seingat saya tuan-puan sekalian, kita dah berbincang sehingga ayat yang ke-22. Betul tak betul tuan-puan sekalian? Boleh tak sesiapa sahkan? Ada 57 partisipan pagi ni, saya percaya mungkin ada yang mencetak nota dengan cemerlang sepanjang perbincangan kita tentang surah Al-Mulk. Betul tak kita dah bincang sampai ayat 22? Tuan-puan sekalian, boleh sahkan tak? Ya Ustaz. Betul tak 22? Betul. Betul So kita akan sambung pada ayat yang ini sambung ayat 22 ke ataupun kita dah bincang sampai ayat 22? Kita dah sampai ayat 21. 21. So hari ni ayat 22 lah. Betul tak Puan Aminah? Betul. Betul Okey, baik. So ayat ke-22 tuan-puan sekalian pada hari ini. So siapa ada mushaf, saya sangat galakkan kita buka mushaf. Dan tuan-puan sekalian bukan nak promote, tapi ini sebagai cara untuk kita efektifkan tadabbur Quran kita. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, Puan. Saya punya nota dah sampai ayat 26 Ustaz. Masya Allah, jauh dah tu. Itu waktu 19/4. 19/4 kita dah sampai ayat 26, bukan ayat 22. Ayat 22 tu yang sebelum pada 19/4 saya rasa. Okey, kalau maksudnya kita dah bincang lah ansya'a, dara'a, kita dah bincang dah apa beza ansya'a dengan dara'a. Pada ayat yang ke-23 dengan 24 tu. Sebab dalam ayat 23 Allah cerita pasal huwallazi ansha'akum. Pada ayat 24 Allah kata huwallazi dara'akum. So kita dah bezakanlah apa beza ansya'a dengan dara'a tu. Dah Ustaz. Okey, kalau dah alhamdulillah. So hari ini kita masuk ayat 27. Betul? Ayat 27. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih semua sekalian. So tak ada masalah. So kalau kata kita sambung ayat 27, kita sambung ayat 27. Baik, sebelum tu saya sangat cadangkan tuan-puan sekalian untuk kita efektifkan kelas kita pada masa-masa akan datang. Hari ini dan masa-masa akan datang. Saya sangat cadangkan kalau anda nak buka terjemahan Quran, cari Quran yang ada terjemahan perkata. Terjemahan perkata. Ini bukan promote ni tuan-puan sekalian, bukan? Saya tak jual pun. Saya sangat cadangkan tuan-puan sekalian ada terjemahan perkata. Kenapa? Sebab tak dapat lari bila kita nak bincang tadabbur ni, dia akan masuk juga kita berbincang tentang bahasa Al-Quran. Kadang-kadang bila kita baca terjemahan, anda tak tahu yang dikata sesungguhnya tu dekat mana. Yang dikatakan pengetahuan tu dekat mana. Dia pada mana yang disebutkan pasal peringatan tu. So anda tak tahu. Sebab bila kita baca terjemahan, dia dah susun dalam bentuk bahasa Melayu. So kita tak tahu yang mana satu terjemahan tu. Mana kalimah tu apa maksud dia. So saya sangat cadangkan, anda kena ada satu Quran yang ada terjemahan perkata. So boleh anda tahu maksud kalimah tu. Okay? Kadang-kadang kita baca terjemahan tak tahu kalimah tu apa maksud sebenar dia. So cadangan saya ada satu Quran terjemahan perkata.
So saya nak cadangkan pun takut macam kita promote satu company, ya tidak. So ada banyak company keluarkan Quran, anda cari je terjemahan perkata. Okay, terjemahan perkata. Yang ada kat saya ni karya bestari lah. So anda boleh cari terjemahan perkata. Sangat bagus untuk membantu tadabbur Quran anda tuan sekalian. Baik, jom kita masuk ayat ke-27. Baik, seingat saya tuan sekalian, pada ayat yang sebelum itu kita dah berbincang mengenai pengetahuan di sisi Allah itu hanya Allah saja yang tahu. Dan saya dah bagi tahu tuan sekalian, apakah tugas Rasul? Iaitulah tugas Rasul itu adalah untuk memberikan nadhirun mubin, memberikan peringatan yang jelas. Hakikatnya tuan sekalian, turunnya Rasul pada sesebuah kaum itu, dia bukannya bertujuan ataupun tugas dia untuk mengubah manusia. Sebab Allah tidak utuskan Rasul untuk mengubah manusia. Sebab Allah cuma utuskan Rasul untuk menyampaikan peringatan. Ini adalah tugas yang mana-mana Rasul pun inilah tugas. Tak kiralah dia Rasul yang termasuk dalam 25 ke Rasul Ulul Azmi ke ataupun Nabi-Nabi yang 300 lebih itu tuan sekalian. Tugas Nabi dan Rasul cuma satu. Iaitulah untuk menyampaikan dengan jelas. Seperti mana kalau anda pernah baca surah Yasin tuan sekalian. Pada ayat cerita mengenai 3 orang Rasul yang diturunkan kepada Ashab Al-Qaryah. Saya pernah cerita belum perkara ini kepada tuan sekalian? Dalam surah Yasin ada satu babak mengenai lelaki ujung kota. Dan lelaki ujung kota ni tuan sekalian beriman disebabkan dakwah 3 orang Rasul. Kan kalau anda baca dalam surah Yasin tu babak وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Kan? So, dalam kampung tu, pada Ashab Al-Qaryah itu, Allah turunkan Al-Mursalun. Mana Al-Mursalun? Al-Mursalun ni maksudnya ramai Rasul. Bukan seorang, tetapi ramai Rasul. So, kalau anda nak tahu jawapan dia, berapa orang Rasul yang diturunkan kepada Ashab Al-Qaryah, anda boleh tengok ayat selepasnya. Allah sebut bilangan berapa Rasul yang turun kepada Ashab Al-Qaryah. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. Pada awalnya Allah turunkan pada kaum tersebut, pada Ashab Al-Qaryah itu ithnain. Mana ithnain? Dah tunjuk dah, 2 teman sekalian. So ithnain, Allah turunkan 2 orang mula-mula kepada Ashab Al-Qaryah. Tapi bila 2 orang Rasul berdakwah kepada kampung tersebut, anda bayangkan 2 kepala Rasul bergabung nak menyampaikan dakwah, tapi Allah mengatakan fakadzabuhuma. 2 kepala Rasul berdakwah kepada kaum itu, tapi fakadzabuhuma, didustakan mentah-mentah tuan sekalian. So kalau hari ini pendakwah yang bukan Rasul, tiba-tiba anda menyampaikan dakwah, orang tolak dakwah anda bersedih, baca ayat ni. Dulu ada satu kaum, 2 Rasul bergabung pun kena tolak mentah-mentah. Anda bukan Rasul kalau kena tolak. Itu memang sunnah dalam dakwah. Ini memang hakikat dalam dakwah tuan-tuan sekalian. Orang tak mahu dengar, orang tak mahu nak datang kuliah anda sebagai contoh. Orang boykot kuliah anda. Ini biasa. Ini biasa. Ini sunnah dalam berdakwah tuan-tuan sekalian. Hari ini ustaz saya ajak orang tu tapi orang tu tak mahu dengar. Biasa. 2 kepala Rasul bergabung pun buat forum perdana mega pun tak ada orang nak mai datang dengar tuan-tuan sekalian. Orang tak beriman. Lalu tuan-tuan sekalian, 2 orang kena tolak mentah-mentah, lalu Allah sambung lagi fa'azzazna bithalith. 2 orang kena tolak, lalu Allah azzazna bithalis. Allah muliakan mereka dengan tambah lagi seorang, jadi berapa? Jadi 3 tuan-tuan sekalian. So agak-agak tuan-tuan sekalian jadi 3 ni, ada kesan tak agak-agak? 2 tadi kena tolak. Sekarang dah jadi 3 tuan-tuan sekalian. Agak-agak ada kesan tak? Anda pernah bacakan surah Yasin tak? Surah Yasin ni memang melekat dalam kepala kita ni. Saya baca kepala ayat, semua orang boleh sambung belaka ni surah Yasin ni. Dah, punya kuat surah Yasin dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. Baca kepala ayat, dia tahu dah ini surah Yasin. Juzuk berapa, musuh apa, tahu belaka tuan-tuan sekalian. Berapa ayat dia tahu belaka. Tapi nak kata tuan-tuan sekalian, agak-agak lepas Allah kuatkan, jadi 3 orang Rasul berdakwah kepada Ashab Al-Qaryah. Ada kesan ke tak ada kesan? Berkesan tak agak-agak? So kita ramai kata, ustaz tak ada kesan Ustaz. Jadi 3 orang, tak ada kesan. Sebab hari ini kenapa kita kata tak ada kesan? Sebab kita menjangkakan, dah jadi 3 kepala Rasul ni, mesti dakwah dia tu boom, akan meletup, akan jadi ramai orang beriman kepada Allah. So kita menilai keberjayaan dakwah tu dengan mesti ramai orang datang ceramah, mesti ramai orang beriman kepada Allah. Kita mungkin kata tak ada kesan sebab apa? Dah seorang je beriman kepada Allah disebabkan dakwah 3 orang Rasul. Kan Allah kata 3 orang Rasul tu berdakwah, seorang je beriman tuan-tuan sekalian. So kita mungkin kata ustaz seorang je tu tak berkesan lah tu. Hakikatnya tuan-tuan sekalian,
Mana lagi baik? Tak ada orang beriman dengan dah ada seorang beriman kepada Allah. Dah ada seorang beriman kepada Allah. So agak-agak ada kesan ke tak ada kesan? Awal-awal tak ada orang beriman. Sekarang dah ada seorang beriman. Ada kesan ke tak ada kesan? Ada kesan. Tuan-tuan sekalian. So jangan ukur kejayaan dengan bilangan. Itu my point. Okay? Jangan ukur kejayaan dengan bilangan. Kalaulah itu tujuan, nak kena ada orang beriman depan mata, itulah tanda kejayaan, maka tuan-tuan sekalian, dah nama dah Nabi-Nabi yang turun kepada Ashab Al-Qaryah itu merasakan dia ni gagal dalam berdakwah. Dia rasa gagal. Sebab apa? Tak ada orang beriman pun. Seorang je beriman. Lalu tuan-tuan sekalian, mungkin Nabi-Nabi yang turun pada Ashab Al-Qaryah ini merasakan dia telah gagal. Tapi dia kembali kepada apa tujuan Allah turunkan Rasul dengan Nabi. Allah kata apa tujuannya? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Tidak Allah turunkan Rasul itu melainkan tujuannya apa benda? Balag, menyampaikan. Al-Mubin, menyampaikan dengan jelas. Ini je tujuan dan matlamat asal kenapa Rasul turun. So bila Nabi juga, Nabi Muhammad SAW turun kepada kaum Quraisy di Mekah, tujuan Nabi sama. Tujuan Nabi bukan nak tengok depan mata dia orang yang tak Islam masuk Islam. Orang yang tak beriman kepada Allah. Tak. So Nabi berpegang kepada matlamat asal kenapa dia diturunkan, tujuannya adalah untuk menyampaikan sahaja. Sebaliknya, orang tu beriman ke tidak, orang tu masuk Islam ke tidak, ini bukan urusan Nabi. Sebaliknya urusan siapa? Orang tu nak beriman ke tak beriman ke, orang tu masuk Islam ke tak masuk Islam ke, urusan siapa ni? Urusan Nabi. Urusan Allah. Ini adalah urusan Allah. Banyak pendakwah hari ini give up dalam dakwah. Sebab apa? Dia tak fokus kepada apa benda yang telah Allah perintahkan dia buat sebagai seorang pendakwah. Tugas kamu menyampaikan je. Tapi kenapa ramai give up? Sebab dia masuk wilayah Tuhan. Dia masuk urusan Tuhan. Urusan Tuhan adalah menentukan orang tu dapat hidayah, orang tu beriman. Itu urusan Tuhan. Yang ramai hari ini sakit kepala pendakwah sebab apa? Dia masuk urusan Tuhan, dia fikir bila orang tu nak beriman je. Nampak? Dia sakit kepala, tengok orang tu tak beriman lagi lepas dia berdakwah kepada orang tersebut. So ini bukan urusan kita sebagai pendakwah tuan-tuan sekalian. Urusan kita hari ini yang kita kena bimbang hari ini adalah aku dah sampaikan ke belum walaupun sepotong ayat daripada Quran kepada umat, kepada masyarakat. Aku dah buat belum kerja menyampaikan ini pada hari ini. So itu yang perlu kita bimbangkan lebih. Sebab ayat 26 tuan-tuan sekalian, bila mana ada orang kafir Quraisy di Mekah bertanya dekat Nabi, mata hadal wa'ad? Bilakah hari yang kamu sebut-sebut ni wahai Muhammad? Hari kiamat lah konon. So aku nak tanya kamu wahai Muhammad, kalau kamu orang yang benar, cuba habaq dekat kami, bilakah kiamat yang kamu katakan itu akan berlaku? So saya dah sebut tuan-tuan sekalian pada kuliah sebelum ni. Saya tak pasti saya dah sebut ke belum. Orang-orang Quraisy ni, dia tanya soalan bila berlaku kiamat ni, dia ada dua perasaan yang datang bersama-sama soalan. So kata para ulama tuan-tuan sekalian, mereka bertanya ni satu, yang pertama jelas sebab nak mengingkari apa yang Nabi sampaikan. Tapi ada pendapat kedua, para ulama mengatakan soalan ini muncul disebabkan apa? Mereka ada secebis rasa percaya kepada apa yang Nabi sampaikan. So jangan anda sangkakan orang-orang Quraisy kat Mekah ni bila Nabi sampaikan tentang kiamat, mereka tolak total. Tak. Sebab ada pendapat para ulama tuan-tuan sekalian, kenapa mereka tanya soalan bila berlaku kiamat ni? Sebab mereka ada juga rasa percaya. Macam mana kalau apa yang Nabi sebut tentang ancaman kiamat ni betul? Macam mana kalau apa yang Nabi sebut tentang syurga neraka ni betul? So disebabkan ada secebis kepercayaan dalam hati mereka, maka mereka bertanya, wahai Muhammad, bila kiamat ni akan berlaku? So kenapa mereka tanya tujuan bila kiamat ni berlaku tuan-tuan sekalian? Supaya apa? Supaya kalau sekarang ni kami ancam kamu ke, kalau kami mendatangkan kemudaratan kepada kamu ke, kalau kami tak beriman sekarang ke, at least kalau kami tahu bila tarikh kiamat tu, mudah-mudahanlah kalau nak dekat tarikh tu nanti, kalau kami masih hidup, sempatlah kami melakukan taubat. Nampak? So mereka ni yang bertanya ni ada dua pecahan manusia. Satu sebab mereka nak mendiamkan mulut Nabi. Yang kedua adalah sebab mereka ada rasa percaya sikit pada apa yang Nabi sampaikan. Sebab tu mereka nak buat preparation. Kot lah sempat prepare, so sempatlah kami bertaubat sebelum hari itu tiba. So tuan-tuan sekalian, kalau Allah benar-benar sayangkan kita, cuba jawab soalan saya.
kenapa Allah merahsiakan tarikh kematian dan Allah merahsiakan tarikh kiamat? Macam mana kita nak buktikan dengan merahsiakan dua tarikh itu adalah bentuk Allah sayang pada kita? Macam mana kita nak buktikan? Sebab ada orientalis, ada orang-orang yang anti Quran, anti hadis mengatakan kalau Tuhan kamu sayang sangat dekat kamu, kenapa Allah mendatangkan benda yang sukar untuk kamu lakukan? Kena puasa 30 hari, tak tahu tarikh mati bila, kiamat tak tahu berlaku bila. Kan? Menyebabkan kita hidup dalam penuh bertanya-tanya. Macam mana kita nak jawab dakwaan sebegini, tuan-puan sekalian? Ada siapa nak bagi pandangan tak? Sebab hari ini kita hidup dengan banyak benda yang kita kena buat kan sebagai seorang Muslim. Tak banyak pun sebenarnya. Kita kena solat yang wajib. Tak. 5 kali sehari, tuan-puan sekalian. Masuk pula Ramadan, kena puasa 30 hari. Banyak lagi tuntutan-tuntutan lain yang kita rasa mungkin macam berat untuk kita, tuan-puan sekalian. So macam mana kita nak jawab dakwaan? Ada orang yang mengatakan Allah tak sayang pun kat kamu sebenarnya. Kamu hidup dalam keadaan beribadat tanpa ada tujuan pun. Kamu tak tahu mati bila. Gitu. Kamu tak tahu kiamat bila. Tak. So macam mana kita nak jawab dakwaan ni? Sebab surah Al-Mulk kan kita baca setiap malam. So surah inilah juga yang mungkin akan menyebabkan kita refresh balik akidah kita kepada Allah. So macam mana kita nak jawab dakwaan ni? Ada siapa nak bagi pendapat tak, tuan-puan sekalian? Siapa-siapa? Komen chat ke? Tapi jangan lupa nak bercakap tu unmute dulu. Kan nak bercakap setengah jam tapi tak unmute. Oh, sia-sia tuan-puan sekalian. Silakan. Ada siapa nak bagi pendapat? Tak ada? Ke soalan ni susah sangat? Okey, ada tak? Tak ada? Inilah merupakan keadilan Allah terhadap kita, Ustaz. Sebab selama ni kita yakin akan adanya hari kiamat dan pembalasan syurga bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Maka dengan tidak memberikan tarikh yang sebenar, kita terus beribadat pada Allah dan sampai mengira bila masa akhir hayat kita dan juga hari kiamat. Merupakan keadilan bagi orang-orang Islam dan merupakan balasan bagi mereka-mereka yang kufur terhadap Allah. So betul Allah sayang dengan Allah nak bagi kita bersiap lah kot, Puan Nurihan kan? Itu ringkasan bagi soalan jawapan Puan kan? Ya. Yeah. Maksudnya betul. Hakikatnya tanda kita sayang kepada seseorang adalah kita nak orang itu sentiasa bersedia. Betul tak? Contoh, dia nak bersedia untuk tunjukkan kasih dia kepada seseorang. Lalu selaku orang yang juga mengasihani dia, kita akan pastikan dia juga berada dalam mood sedia. Sebab kalau Allah tak rahsiakan tarikh kematian, tuan-puan sekalian, agak-agak ada tak persiapan? Ada tak persiapan? Tak ada. Kita akan mula culas melakukan ibadah sebab kita rasa macam, alah tengoklah lagi 1-2 hari nak mati, lagi 1-2 hari nak kiamat, saya buatlah amalan. Itu bukan persiapan. Sebab cinta yang betul, cinta yang tulen, cinta yang original adalah anda mencintai Allah setiap masa tanpa ada masa-masa tertentu. Itu cinta yang sebenar. Cinta yang anda sekadar laburkan 1-2 hari, ini bukan cinta yang tulen. Anda ingkarkan pada dia, anda lupa dekat dia. Tiba-tiba tuan-puan sekalian nak dekat tarikh kiamat baru anda nak ingatkan dia. Ini cinta palsu. Jadi Allah nak ajar kita what is the true love. True love, apakah cinta yang sebenar adalah bila mana anda mencintai Allah, tak kira waktu, tak kira masa, tak kira tempat. So bila Allah merahsiakan waktu kiamat itu, kenapa? Sebab Allah nak ajar kita apa makna mencintai dengan cara yang sebenar. Dengan cara yang sebenar. So Allah cinta kita dengan Allah ajar kita apa benda yang sebenar, bukan apa benda yang palsu. Get the point? So Allah ajar kita benda yang sebenar, bukan apa yang palsu. So bila diajarkan kepada manusia, kalau Allah buktikan ataupun Allah reveal tarikh kiamat, maka mungkin akan banyak kepalsuan, benda-benda yang palsu muncul. Manusia yang pada asalnya kufur, tiba beriman nak dekat-dekat tarikh kiamat. Banyak benda palsu yang muncul. So di sinilah Allah ajar kita apa erti cinta yang sebenar, iaitu Allah ajar kita untuk kita konsisten cinta ke Allah tanpa kira waktu. Tak kisahlah bila kiamat tu, tapi kamu telah bersedia mencintai aku setiap masa. So anda kata aku nak jemput kamu sekarang, kalau aku nak takdirkan kiamat tu berlaku sekarang, you are prepared. Kamu telah bersedia. So jauhkan kepalsuan, gantikan dengan benda-benda yang tulen. Inilah yang Allah nak suruh kita buat. Tuan Syafi'i macam ada nak sebut tu. Tuan Syafi'i.
Ya, Adakah Ustaz. Tuan Syafiq? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bagi saya rasa untuk Tuhan menguji keikhlasan kita dalam ibadat. The total ikhlas kita beribadat. Keikhlasan yang sebenar. Betul. Sebab keikhlasan. Sebab tu saya kata, the point dia apa tak kira maksudnya dalam bentuk keikhlasan ke, dalam bentuk kecintaan ke. So, bila Allah merahsiakan tarikh kematian dan tarikh kiamat ni, dia tak lagi daripada satu benda, Allah nak menggantikan kepalsuan dengan perkara yang hakiki. Allah nak menggantikan kepalsuan dengan perkara yang realiti. Maka inilah tujuan kenapa Allah merahsiakan tarikh kiamat itu. Boleh tuan-tuan sekalian So jangan kita duk rasa macam kenapa Allah tak sayang kat saya dengan Allah bagi tahu je lah tarikh mati supaya saya boleh prepare. No. So Allah tak nak kita hidup dengan kepalsuan. Allah nak kita hidup dengan realiti, tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan sekalian, sambung. So bila mana Allah bagi tahu, bila mana ada Allah gambarkan tentang ada orang yang bertanya, saya dah bagi tahu dah ada dua keadaan, bukan mereka tolak total apa yang Nabi sampaikan, mereka cuma nak bersedia bila tarikh itu berlaku. So mereka digambarkan dengan penuh dahsyat oleh Nabi daripada Quran, dan Nabi sampaikan kepada orang Quraisy di Mekah tentang kiamat dahsyat. Jadi takkan tak timbul sedikit perasaan takut bila Nabi sampaikan tentang akan contoh bila matahari timbul sebelah barat, ada cerita mengenai banyak cerita-cerita tentang hari kiamat, mesti ada timbul perasaan takut. Jadi sebab tu mereka bertanya soalan kok mereka boleh prepare. Tuan-tuan sekalian, agak memalukan kalau kita dengar satu pencerahan agama ataupun lebih spesifik Al-Quran, tapi kalau tak rasa apa-apa, anda kena rasa malu dengan diri anda sendiri dan kena malu juga dengan orang Quraisy di Mekah. Sebab tuan-tuan sekalian, memang kita kutuk orang Quraisy di Mekah ni akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ramai yang tak beriman kepada Nabi, tak beriman kepada Allah. Memang terkutuk apa yang mereka lakukan. Tapi Allah merakamkan dalam Quran, walaupun mereka menolak Nabi, mereka tolak Quran, mereka tak dengar apa yang Nabi cakap, dan kesudahan mereka tak beriman kepada Allah, Allah kata saat mereka dengar apa yang Nabi sampaikan daripada Quran, still dalam hati ni ada rasa nak percaya apa yang Nabi sampaikan. Bukan saya sebut, Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan sekalian, surah Yasin juga. Allah kata benda, macam mana ayat dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar, macam mana ayat dia? Astaghfirullahalazim. Siapa ingat? Kan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tak muncul ayat. Ya, saya tengok ayat. Sebab Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan sekalian, dalam surah Yasin, jelas nak katanya bila mereka dengar Quran tu, mereka tidaklah bukan terus tolak. Sebab dalam hati mereka ada wujud perasaan, betul lah apa Nabi sebut tu. Nabi tak sebut omong-omong kosong. Kejap. Yes, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Bisa dengarkan ayat ni kan? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. So ini adalah ayat dan bukti jelas tentang orang-orang Quraisy di Mekah saat mereka mendengar apa yang Nabi sampaikan daripada Quran, mereka bukan tak percaya, mereka ada rasa dalam hati nak percaya. So kalau kita dengan Quran tiba-tiba ada rasa macam, ya betul ke? Tak percaya lah saya tentang apa yang Quran sebut. Anda kena malu dengan orang Quraisy di Mekah, teman sekalian. Sebab orang Quraisy di Mekah digambarkan saat mereka dengar ayat tu, dengar daripada apa yang Nabi bacakan daripada Quran, laqad haqqal qaul. Mereka bersepakat ini adalah haqqal qaul, sebenar-benar perkataan. Nak kata apa tuan-tuan sekalian? So kalau anda ada rasa ragu kepada Quran, tuan-tuan sekalian, malulah dengan orang yang anda kutuk dalam Quran selama ni. So mereka ni dengar Quran, mereka merasakan apa yang Nabi sebut tu, it makes sense. Haqqal qaul, ini adalah sebenar-benar perkataan. Ada orang tanya tu ayat berapa? Ada siapa yang nak tolong bantu tak ayat berapa tu di ruangan chat tu? Ayat 7. Ayat 7. Okey, ayat 7. Puan Salimah Saleh ayat 7 ya, surah Yasin. Maka tuan-puan sekalian, kena ada rasa apa yang kita dengar daripada Quran itu adalah benda yang betul. Sama ada anda nak install, anda nak lebih menjiwai, anda nak lebih merasai kebenaran tu, itu perkara lepas tu. Tapi saat anda dengar Quran, anda tak boleh perkara pertama yang anda buat tu dengan anda mengatakan, iya ke? Betul ke? Sebab di situ jelas adanya keraguan.
Syarat untuk mendapat petunjuk daripada Quran, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat awal-awal tu, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kalau kamu nak dapat petunjuk, la raiba fihi, anda tak boleh, kita tak boleh ada sedikit pun cebis perasaan raib. Raib, tak boleh ragu walaupun sikit pun. So, once ada ragu sedikit pun tuan-tuan sekalian pada Quran, inilah blok yang akan menyebabkan kita terhalang daripada hidayah Al-Quran. Okay, boleh faham Okay, baik. Itu perbincangan sebelum ni. Saya penting nak bawa kepada perbincangan sebelum ni tuan-tuan sekalian sebab apa? Baru anda akan faham ayat ke-27. Baik. Tuan-tuan sekalian, ayat 27 Allah menyebutkan falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. So Allah menyebutkan tuan-tuan sekalian secara terjemahannya, maka ketika mereka melihat azab, saya bacakan terjemahan dia di sudut ni kejap ya. Okay. So ayat ke-27. Okay. Maka ketika mereka melihat azab secara dekat, maka menjadi buruklah muka mereka orang-orang kafir itu. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang telah dijanjikan kepada kamu dan kamu meminta-minta akan. Maka tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini menceritakan mengenai tentang kiamat yang sudah berlaku dan mereka yang telah mati menemui ajal. Sebab pada ayat sebelum, ayat 26, ayat 25 itu, mereka masih lagi hidup kat muka bumi. Mereka bertanya, mereka menentang Rasul. Tapi bila masuk ayat 27, Allah memberikan gambaran tentang macam mana keadaan mereka yang telah mati dan kiamat pun telah datang. Sebab Allah kata, falamma ra'auhu zulfatan. Allah kata Allah telah memperlihatkan depan mata mereka ni azab secara dekat. Zulfah ni maksudnya dekat tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam bahasa Arab, ada satu lagi perkataan yang maksudnya dekat. Anda tahu tak maksud dia? Apa lagi satu perkataan dalam bahasa Arab yang maksudnya dekat? Iaitulah qarib. Anda pernah dengar tak qarib? Qarib, ya. Qarib tu maksudnya dekat. So kalau Allah nak menyampaikan perkataan dekat, kenapa tidak Allah datangkan ayat 27? Falamma ra'auhu qariban. Kenapa Allah sebut falamma ra'auhu zulfatan? Kenapa dekat disebut dalam perkataan zulfa? Okey, baik. Saya bagi beza dia tuan-tuan sekalian. Baik. Contoh. Orang yang duduk sebelah rumah saya panggil sebagai jiran, betul? Kan jiran kan? Orang duduk belah kanan ke belah kiri ke depan ke belakang, kita panggil sebagai jiran. So orang yang dikatakan sebagai jiran ni adalah orang yang dekat, betul? Tapi ada tak jaminan orang yang saya panggil dekat dan jiran itu, saya tahu apa yang berlaku dekat dalam rumah dia. Saya kenal rapat apa yang ada pada diri dia. Contoh macam berapa banyak perhiasan yang ada dekat dalam rumah dia. Dia dekat dengan saya ni. Dia dekat sangat dengan saya. Tapi saya tahu tak everything tentang diri dia. Dia mungkin dekat, tetapi saya tidak mungkin ada pengetahuan tentang apa yang ada tentang diri dia. Everything tentang diri dia. So kalau itulah perkara yang berlaku, maka kita sebut sebagai orang yang qarib. Orang yang qarib. Tetapi tuan-puan sekalian, bila Allah kata zulfah ni tuan-puan sekalian, zulfah ni bermaksud dekat yang anda tahu keseluruhannya. Contoh, bila anda tengok TV, anda cuma nampak, kalau anda tengok TV secara dekat, anda cuma nampak benda yang ada yang dipaparkan kepada anda. Tetapi macam mana proses TV itu berlaku, macam mana sistem kat dalam tu berfungsi, anda tak nampak, betul tak betul? Anda faham tak faham ni analogi ni? Anda cuma nampak apa yang dipaparkan depan mata anda. Anda tengok TV secara dekat, tapi anda cuma nampak apa yang dipaparkan depan anda. Tapi macam mana sistem dalam TV itu operate, macam mana dia berfungsi, berapa banyak cahaya yang dipancarkan, anda tak tahu. Macam mana elektrik itu berjalan dekat TV, anda tak nampak. So kalau itulah sifat dia, kalau itulah gambarannya, itu qarib. Tapi kalau anda tengok TV, anda nampak macam mana operation dekat dalam TV itu zulfah. Anda faham? So hari kiamat tuan-puan sekalian, Allah tidak sekadar memperlihatkan azab kepada mereka, tapi Allah perlihatkan juga macam mana azab itu diperlakukan. Macam mana azab itu akan beroperasi. Maka sebab itulah azab yang diperlihatkan kepada orang-orang yang kafir ini,
Allah kata zulfa. Sebab macam mana dia beroperasi, macam mana kesakitan, gambaran kesakitannya, semuanya diperlihatkan dengan begitu dekat sekali dalam sebutan zulfa. Sebab tuan sekalian, Allah akan bawa kepada mereka azab tu dalam keadaan manusia yang kufur ni akan tengok macam mana keadaan orang-orang itu akan diadab. Sebagai contoh, kalau orang tu kena tarik rambut, depan mata mereka Allah tunjukkan macam mana malaikat tarik rambut manusia. Kalau orang tu kena selah, kalau orang tu kena rejam, Allah tunjukkan depan mata kepala mereka sendiri macam mana orang tu kena rejam. Dan Allah tambah lagi, macam mana orang tu rasa sakit, kamu akan dengar orang tu terpekik, terlolong, merasai kesakitan macam mana kena rejam. Macam mana kepanasan, kamu sendiri akan rasa macam mana haba kepanasan yang orang itu rasa. So itu zulfa. Kalau qarib, anda cuma tengok je, oh dia je rasa. Dia je rasa. Tapi bila zulfa, anda pun turut rasa macam mana sakitnya orang tu rasa. Boleh faham So itu yang dikatakan zulfa. Dia beza dengan qarib. Dia zulfa ni, kita dekat, kita pun rasa. Kita pun tahu sebab kita diperlihatkan secara keseluruhan. Bukan sedikit-sedikit sahaja. Dan tuan-tuan sekalian, Allah mengatakan, waktu Allah tunjukkan perkara itu depan mata, si'at wujuhul ladhina kafaru. Mana si'at wujuhul ladhina kafaru? Si'at ni maksudnya wajah mereka bertukar menjadi buruk jelek. Si'at ni maksudnya contohnya macam anda tengok benda yang agak menjengkelkan, benda yang sangat menyengarakan, lalu anda akan biasakan kita akan buat memek muka. Benda yang jijik ke sebagai contoh kita tengok, kita akan buat macam contoh kalau tengok benda yang jijik. Macam mana muka kita? Kita akan menunjukkan macam kita jijik dalam benda tu. Kita macam ataupun respon kita macam ke ataupun muka kita macam berkerut sedikit ke tuan sekalian. Maka begitu jugalah keadaannya tuan sekalian. Waktu Allah perlihatkan azab depan mata orang kafir, mereka ada buat reaksi. Si'at wujuhul ladhi. Si'at ni tuan sekalian, bukannya mereka yang pilih. Biasa dekat dunia ni, waktu anda nak mengerutkan muka sebagai contoh, kalau anda nak menunjukkan wajah yang jelek, anda pilih nak buat wajah macam mana. So anda mungkin boleh sengatkan muka ke, sengatkan mulut ke, anda boleh kerutkan dahi ke, anda boleh pilih, anda boleh kawal benda tu. Tetapi bila Allah kata si'at ni tuan sekalian adalah benda yang tidak terkawal. Benda yang tak terkawal. So bila mereka diperlihatkan adab, mereka tak perlu paksa pun macam mana reaksi mereka, reaksi itu terpancar secara automatik. Itu si'at. So buruknya wajah mereka itu bukan sebab mereka yang memburukkan wajah mereka. Tapi adab itu sendiri yang telah mereka lihat depan mata itu telah menyebabkan wajah mereka automatik berubah. Tanpa mereka paksa pun begitu. So dalam Quran, banyak tempat dalam Quran itu Allah perlihatkan tentang macam mana reaction orang-orang yang telah diperlihatkan adab. Sebagai contoh, kalau anda baca surah Al-Ghashiyah, ada bukan surah Al-Ghashiyah, surah Insyiqaq. Surah Insyiqaq. Anda akan tengok pula macam mana keadaan wajah mereka yang sedang ditunjukkan adab depan mata. Dalam surah As-Sajdah yang kita baca setiap pagi Jumaat, ada juga gambaran tentang macam mana wajah orang-orang kafir. Kan? Ayat macam mana tu? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kan dalam ayat tu kan? So waktu mereka diperlihatkan tentang jenayah-jenayah yang mereka lakukan dan mereka juga tengok macam mana penjenahan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka nakisu ru'usihim, wajah itu pasal muka, pasal wajah. Gangguan audio, Ustaz. Okay, sebab saya dah mute kan, ada seorang tadi tak unmute tadi. Baik. So tuan-tuan sekalian, nak katanya cerita pasal wajah ni banyak dalam Quran Allah ceritakan. Banyak dalam Quran Allah ceritakan. Cuma dalam surah Al-Mulk ini Allah cuma perlihatkan salah satu bentuk reaksi orang-orang yang diperlihatkan adab depan mata. Iaitu apa tuan-tuan sekalian? Wajah mereka menjadi buruk secara automatik yang mereka tak kawal pun. Mereka tak kawal. Kalau anda jengkel, kalau anda jelik, anda boleh kawal kat dunia, tapi di akhirat nanti diperlihatkan adab. Wajah tu bertukar automatik. Jadi sangat-sangat buruk. Sebab tu Allah kata si'at wujuhul ladhina kafaru. So Allah sebut dalam ayat ni, siapakah yang akan buruk wajah mereka saat diperlihatkan adab itu? Iaitulah orang-orang kafir. Okay, baik. Saya rasa saya dah bincang sebelum ini tuan sekalian.
siapakah orang kafir ini? Sebab bila sebut orang kafir, kita jangan pukul rata, jangan sekadar faham mereka tu tak beriman, mereka tak beriman. Tak. Tapi orang kafir yang tuan-tuan sekalian, disebut oleh Allah sebagai orang yang sudah tidak ada harapan untuk kembali kepada Allah. Orang yang sudah tidak ada harapan. Sebab itu dalam surah Al-Kafirun, tuan-tuan sekalian, Allah dah sebutkan gambaran orang kafir ni adalah orang yang tidak ada harapan. Sebab tu ayat penutup surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Sebab orang kafir ni digambarkan oleh Allah orang yang sudah tidak ada harapan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak tegur sekali lagi, saya nak ingatkan sekali lagi, jangan sewenang-wenangnya kita menggunakan perkataan kafir kepada orang sekeliling kita. Sebab gambaran ataupun gelaran orang kafir ini tuan-tuan sekalian disebutkan oleh Allah dalam Quran, Allah menggambarkan sebagai orang-orang yang sudah tidak ada harapan lagi. Orang yang tak ada harapan tuan-tuan sekalian. Jadi hati-hati menggunakan perkataan kafir. Jangan. Sebab gambaran dalam Quran pun bila Allah sebut kafir ni cerita pasal orang yang dah kena azab, orang yang dah diperlihatkan azab depan mata, orang yang dah tak ada harapan lagi. So jangan pukul rata orang yang tak sebulu agama dengan kita, jangan cepat mengatakan dia tu kafir. Sebab dalam Quran banyak sangat gelaran. Sebelum nak sampai ke gelaran kafir itu, ada banyak lagi gelaran lain. Allah ada gunakan perkataan al-mu'ridin, adanya orang yang al-munkirun, orang-orang yang asi, orang-orang yang al-kadhibin. So mereka ni belum kafir lagi tuan-puan sekalian. Mereka ini adalah orang yang ada harapan lagi untuk kembali pada agama. So biarlah gelaran kafir ni kita letakkan hak mutlak Allah untuk menentukan siapa yang kafir. Jangan kita sibuk-sibuk nak menentukan orang tu kafir ke tidak. Sebab gelaran kafir ni sangat besar. Sangat besar. So hati-hati menggunakan gelaran ini. Lalu tuan-puan sekalian, qila, sambung lagi. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan orang-orang beriman akan berkata kepada orang-orang kafir tuan-puan sekalian, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah benda yang kamu dok minta-minta kepada kami sebelum ini. Sebab tuan-puan sekalian, kalau anda baca surah Al-Furqan khususnya tuan-puan sekalian, kalau anda baca surah Furqan, banyak ayat-ayat dalam surah Al-Furqan ini menggambarkan tentang cerita mengenai macam mana penolakan kepada Nabi itu berlaku. Dan antara bentuk penolakan kepada Nabi berlaku tuan-puan sekalian, mereka kerap menggunakan perkataan-perkataan yang sarkastik. Anda tahu tak sarkastik tuan-puan sekalian? Are you familiar with this word? Pernah dengar tak perkataan sarkastik? Kita tak tahu sarkastik ni apa? Tahu Ustaz. Tahu kan sarkastik. So dalam surah Al-Furqan anda akan tengok ada satu babak tuan-puan sekalian, ada babak-babak cara penolakan orang-orang yang tak mau beriman kepada Nabi ni, mereka menggunakan perkataan sarkastik. So ada orang yang jelas mengatakan contoh kalau mereka tak mau beriman, aku tak nak dengarlah cakap kamu ya Rasulullah, kau diamlah. Dan antara bentuk lain tuan-puan sekalian, ada yang mengatakan Nabi Muhammad tu gila, ada yang mengatakan Nabi Muhammad tu pembuat cerita dongeng, ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu ahli sihir. So ada orang yang menentang secara jelas. Tapi ada orang yang menentang dengan bentuk yang sangat-sangat pedih, dengan sangat-sangat menyakitkan hati, iaitu menggunakan perkataan-perkataan yang sarkastik. Contoh tuan-puan sekalian, ada perkataan-perkataan yang dimunculkan oleh masyarakat Quraisy dengan mengatakan, ya Rasulullah, tak ada ayat ke nak baca pada kami hari ini. Ini juga antara bentuk yang digunakan ataupun perkataan yang digunakan oleh siapa? Oleh Ummu Jamil ataupun kita panggil sebagai Imra'atul Lahab ataupun isteri Abu Lahab. So isteri Abu Lahab tuan-puan sekalian antara orang yang sangat suka menggunakan perkataan sarkastik. So sebagai contoh kalau anda baca surah Duha tuan-puan sekalian, ada gambaran mengenai Nabi yang sedang bersedih sebab Allah menahan seketika wahyu tak turun kepada Nabi. Kan anda pernah dengar tak cerita tuan-puan sekalian, Nabi tak terima wahyu beberapa hari. So antara orang yang sangat kerap datang kepada Nabi waktu Nabi tak terima wahyu beberapa hari adalah Ummu Jamil, iaitu isteri kepada Abu Lahab. Dengan bertanyakan soalan apa tuan-puan sekalian? Ya Rasulullah, tak ada ayat ke nak baca kepada kami hari ini. Dan begitu juga tuan-puan sekalian dengan gambaran ayat ke-27 ini. Iaitu Nabi pernah menerima dakwaan mengenai, oh ya ke? Tentang azab yang kamu ceritakan ni, betul ke? Cuba bawakan kepada kami adab. Mana adab tu? Kami tak nampak pun adab terdepan mata kami. Nampak tak? So nak katanya orang kafir Quraisy tuan-puan sekalian, ada cara mereka menolak Nabi dengan sarkastik. Oh ya ke adab tu ada? Oh mana adab tu? Tak nampak pun. Begitulah. Dalam arti kata lain sarkastiknya maksudnya adalah memerli. Dia suka memerli Nabi Muhammad SAW.
Jadi bila mana mereka suka duk perli Nabi dengan membawa idea tentang kiamat ini sebagai gurauan, maka tuan-tuan sekalian, sebab itulah dalam ayat 37, dahlah mereka ni waktu diperlihatkan adab yang mereka tak percaya dulu tu, yang mereka bawa gurau dulu tu, mereka sudah tertunduk malu dengan wajah mereka jadi buruk. Tiba-tiba Allah merakamkan pula tuan-tuan sekalian, orang-orang beriman pula berkata kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah benda yang kamu dok minta-minta selama ni. Begitu. So tuan-tuan sekalian, di sini ada satu perkara yang menyebabkan kita rasa takut tentang adab api neraka. Kenapa? Satu, kita sudah cukup takut adab diperlihatkan, wajah menjadi buruk jelek. Tapi tuan-tuan sekalian, ada satu lagi benda yang akan menyebabkan kita rasa malu sangat menjadi penghuni neraka. Kalau boleh jangan jadi penghuni neraka, iaitulah kita akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Lalu orang-orang beriman akan melakukan satu aktiviti iaitu mendatangkan perkataan-perkataan yang akan menyakitkan penghuni-penghuni. So jangan anda sangkakan tuan-tuan sekalian, tak ada orang yang kamu sakiti satu ketika dahulu tu, dia tak akan menyaksikan apa yang kita akan terima dekat akhirat nanti. So anda kata yang kalau kita sakiti dulu tu orang yang beriman, kalau kita tidak beriman kepada Allah, nantikanlah satu masa orang-orang yang beriman itu akan mentertawakan kita saat kita ini diazab oleh Allah. Kalau boleh jangan kita diazablah. Sebab gambaran dalam Quran Allah memperlihatkan orang-orang yang diazab itu akan disaksikan oleh orang-orang yang pernah kita khianati satu ketika dahulu. So hati-hati tuan-tuan sekalian. Sebab dalam surah Hud tuan-tuan sekalian ada cerita mengenai Nabi Nuh alaihi salam yang ditertawakan, yang sering dijadikan sebagai bahan gurau oleh masyarakat-masyarakat pada ketika itu. So waktu Nabi Nuh bina bahtera tuan-tuan sekalian, apakah tomahan yang Nabi Nuh terima? Kan waktu itu tuan-tuan sekalian bila mana Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, wasna'il fulk, binalah bahtera. So Nabi Nuh pun binalah bahtera tuan-tuan sekalian. Dan waktu orang-orang pasbai Nabi Nuh sedang bina bahtera tu, dia nampak Nabi Nuh tengah bina bahtera tu, ramai orang mentertawakan Nabi Nuh dengan mengatakan, gila ke Nuh ni bina bahtera. So waktu itu tuan-tuan sekalian, digambarkan Nabi Nuh ditertawakan, dikatakan dengan gelaran gila sebagai pendusta dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu ayat datang selepas itu tuan sekalian. Allah kata, tak apa, sabar wahai Nuh, akan tiba satu waktu, sekarang ini mereka mentertawakan kamu. Akan tiba satu waktu, kamu akan mentertawakan mereka pula satu ketika nanti. Bilakah waktu tersebut? Waktu mereka akan diadab oleh Allah di hari kiamat nanti. So nampak tuan sekalian? So hari ini dalam arti kata lain tadaburnya apa? Jangan bergembira sangat bila kita berjaya untuk mengkhianati seseorang. Jangan gembira sangat bila kita boleh mampu mentertawakan seseorang yang kita nampak macam karut-marut mereka depan mata kita. Barangkali mereka lah penghuni syurga dan barangkali mereka lah satu hari nanti yang akan mentertawakan pula kita satu hari nanti. Na'udzubillah. So dalam arti kata lain, dalam masa mudahnya, jangan kita mudah memperkecilkan dan pandang rendah pada orang. Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tengok dalam konteks yang lebih realiti, saat kita nampak orang lebih lemah daripada kita suka mentertawakan. Bukan kita lah, ada setengah-setengah orang tuan-tuan sekalian, bila dia nampak orang yang lebih lemah daripada dia suka mentertawakan orang tersebut. Orang tu gila ke sebagai contoh, kita gelak dekat dia tuan-tuan sekalian. Anda tahu tak orang gila ni tuan-tuan sekalian, bila dia mati nanti, dia masuk syurga tanpa hisap. Dia masuk syurga tanpa hisap. Orang yang kurang siuman, orang yang tidak ada terencak akal dan sebagainya, orang yang kurang kewarasan dia tuan-tuan sekalian, dekat akhirat nanti dia akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa sebarang hisab. Kita ni yang waras, kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap perkara yang kita lakukan dekat muka bumi. So mungkin waktu kita nak masuk syurga tuan-tuan sekalian mungkin akan ambil masa yang panjang sikit. Tapi mereka akan dapat laluan yang shortcut tuan-tuan sekalian untuk sampai ke syurga Allah dengan segera. So tuan-tuan sekalian, dalam arti kata lain, dalam masa mudahnya jangan kita pandang rendah pada orang. Sebab kita tak tahu siapa sekeliling kita yang akan menempah namanya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. So kita buat baik dengan semua orang, tuan-tuan dan puan sekalian. Benar? So jangan tiba satu keadaan kita pula ditertawakan dekat akhirat nanti. So dalam ayat 27 ni lebih kepada orang-orang beriman akan memberikan kata-kata yang menyakitkan hati pula orang-orang yang sedang diperlihatkan azab depan mata mereka. Okey, tuan-tuan sekalian. Itu ayat 27. So tuan-tuan sekalian sampai ayat 28 pula. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Katakanlah,
adakah kamu perhatikan jika aku membinasa, saya baca sebab terjemahan ni sebab saya baca ikut perkata tuan-tuan sekalian, tak tersusun. Tak tahu kenapa tiba-tiba dekat bawah dia dah hilang dia punya terjemahan. Saya nak baca terjemahan panjang dia dulu. Baru saya akan bawa terjemahan perkata. Okay, saya baca terjemahan perkata dulu. Tuan sekalian. Okey, ayat ke-28. Okay. So, katakanlah wahai Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? So dalam ayat ni kalau ada baca terjemahan nampak macam pening. Tapi saya mudahkan tuan-puan sekalian. Dalam ayat ni dia lebih kepada Nabi yang sedang memberikan cabaran ataupun Nabi yang sedang memberikan satu logik akal untuk orang-orang kafir yang berfikir. So kalau anda tengok ayat 27 dengan 28 ni macam ada time travel. Tahu tak time travel tuan-tuan sekalian? Time travel ni bahasa-bahasa orang yang tengok movie lah. Okay? Time travel ni macam mana saya katakan time travel? Ayat 27, Allah sedang cerita tentang orang yang sedang diperlihatkan azab. Tapi ayat 28 tuan-tuan sekalian bercerita pula mengenai Nabi yang sedang mendatangkan rasional akal kepada orang-orang kafir kat muka bumi. Anda faham? So dalam ayat 28 seolah-olah menggambarkan Nabi sedang membetulkan cara fikir orang kafir. Sebab bila diperlihatkan ayat 27, orang-orang kafir ni mereka tertunduk malu, wajah mereka jadi jelek, ditambah pula dengan ada orang beriman mendatangkan perkataan yang menyakitkan hati kepada mereka. So ayat 28 tuan-puan sekalian, saya bagi bahasa mudah lah, bahasa naratif begini. Kamu dah tengokkan macam mana keadaan dia. Inilah gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Inilah gambaran orang-orang yang kufur kepada Allah. So sekarang ni dekat dunia, aku nak tanya kamu satu soalan. Yang ni yang disampaikan dalam ayat 28 ni. So Nabi nak tanya dekat orang-orang yang tidak beriman, orang kafir dengan satu soalan. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Soalan Nabi apa tuan-puan sekalian? Dekat dunia ni sekarang ni cara fikir kamu adalah kalau boleh kamu ni orang-orang yang tidak beriman ni, orang kafir ni, kalau boleh kamu nak aku lesap dari pandangan mata kamu. Orang-orang kafir berusaha keras nak bunuh Nabi tuan-puan sekalian. Anda tahu kan? Orang-orang kafir ni waktu zaman orang kafir Quraisy kat Mekah ni, mereka kalau boleh nak Nabi ni tak ada depan mata mereka. Sebab itulah tuan-puan sekalian Nabi ni diminta oleh apa tuan-puan sekalian oleh orang kafir ni? Diminta untuk senyap, jangan berdakwah lagi. Diminta oleh Nabi, dia minta kepada Nabi untuk apa? Jangan berdakwah. Dia bagi kata-kata kesat kepada Nabi, Nabi gila, Nabi pendusta, Nabi pereka cerita. Macam-macam benda cara untuk mendiamkan mulut Nabi. Sampai mereka pernah tawarkan tuan-puan harta bergunung-gunung, wanita-wanita cantik di Mekah untuk Nabi tahun ini. Tapi Nabi kata apa tuan-puan dengan satu perkataan yang popular, kau bagilah bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku tuan-puan sekalian, nescaya Nabi tak akan tinggalkan dakwah. Maka tuan-puan sekalian bermacam-macam cara untuk mereka mendiamkan mulut Nabi. Termasuklah di peringkat terakhir, iaitulah dengan cara Allah menyelamatkan Nabi dengan Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah. Tapi apakah asbab Nabi berhijrah? Sebab orang-orang Mekah sudah mula untuk nak melesatkan Nabi dengan cara macam mana? Membunuh Nabi. Membunuh Nabi. So dalam arti kata lain tuan-puan sekalian, kalau boleh orang Quraisy ni, dia nak Nabi tak ada depan mata dia dengan cara mereka nak bunuh Nabi, mereka nak lesapkan Nabi supaya dakwah tak akan berterusan. Sekarang Nabi tanya tu soalan. Kamu tak nak aku ada kan sekarang ni? Dan aku nak tanya soalan, dengan gambaran ayat 27 tadi, macam mana keadaan dahsyatnya orang-orang kafir dekat akhirat nanti, aku nak tanya, sekarang ni, kau nak aku ni ada ke tak ada kat dunia sekarang? Anda faham tak semua sekalian? Kita tak faham lagi. Ayat 27 menggambarkan mengenai kedahsyatan orang-orang yang sedang menerima azab. So sekarang ni, Nabi lah penyelamat mereka. Tapi dalam masa yang sama, mereka nak lesapkan Nabi daripada pandangan mata mereka. So Nabi tanya balik dengan gambaran azab sebegitu, sekarang ni aku nak tanya, kau nak aku ada kat sini ke ataupun sekarang ni kau masih kau masih nak aku tak ada depan mata kamu sekarang? Nah, begitulah gambarannya. Sebab itu Nabi tanya, "Faman yujirul kafirin?" Kamu tak nak ke aku jadi jiran? Yujir ni kat sini tuan-puan sekalian datang dari perkataan jiran. Mereka sekarang ni sebelum diperlihatkan tentang ayat 27, kalau boleh mereka tak nak Nabi jadi jiran mereka. Kau jangan jadi jiran aku, kau jangan dekat dengan aku, jangan berdakwah kepada aku. Tapi dengan gambaran kedahsyatan ayat 27, aku nak tanya, kau nak aku jadi jiran kamu tak sekarang? Kau nak aku tolong kamu tak sekarang? Dengan kedahsyatan sebegitu, kau nak aku tolong ke? Kau tak nak aku tolong sekarang?
So gitu gambarannya tuan-puan sekalian. Ini tujuan ayat 28 diturunkan. Kalau anda baca terjemahan macam pening tuan-puan sekalian, tapi itulah tujuannya. Iaitu Nabi bertanya, betulkan balik mindset. Kau nak aku ada dengan kamu ke ataupun kau nak aku biarkan kamu berada dalam situasi ayat 27 tadi. Tertunduk malu, wajah jadi jelit, ada orang memberikan ejekan, kata-kata kesat kepada kamu sampai kamu sakit hati. Kau nak keadaannya mana? Aku tolong ke? Aku tak tolong. Sebab itu ayatnya, maka barang siapa yang boleh menolong melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih. So itulah tujuan ayat ke-28. So dalam arti kata lain tuan-puan sekalian, Nabi nak dan tadabbur kita lah, tadabbur kita. Sebab dalam ayat 28 ni kita nampak macam cerita pasal orang kafir Quraisy. Tapi apa kaitan ayat ini dengan diri kita? So kaitannya tuan-puan sekalian adalah, kalau kita refleksikan dalam kita konteks kita semasa sekarang ni, tadabbur kita, sekarang ini Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara yang kalau kita berpegang, kita tidak akan sesat selama-lama. Macam mana kita nak memastikan keberadaan Nabi setiap masa? Ikut apa yang Nabi tinggalkan. Nabi kata dua perkara. Taraktu fihim amrain. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kau pegang dengan benda ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apakah dia? Al-Quran dan Sunnah. So cara kita nak biar Nabi sentiasa jadi jiran kita, yang boleh tolong kita, lindung kita, daripada termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat 27, iaitu berpegang kepada apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. This is the best way untuk menjadikan Nabi sebagai jiran kita. Ya betul Nabi sudah wafat, ya betul Nabi sudah tidak ada depan mata kita, dengan khazanah peninggalan Nabi inilah kita akan terus-menerus menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Jiran adalah gambaran orang yang dekat dengan kita. So kita nak biar Nabi jadi jiran yang dekat dengan kita pegang khazanah yang Nabi tinggalkan. So tuan-puan sekalian, jadilah orang yang berpegang pada Quran dengan cara kita mentadabbur, dengan kita memahami, kita ada usaha yang sangat banyak untuk kita mendekati dan dapatkan petunjuk daripada Quran. Maka inilah cara kita terus-menerus menjadi jiran kepada Nabi. Kejap tuan-puan sekalian, ada anak saya baru bangun tidur. Sekejap. Dan maaf tuan-puan sekalian, ada iklan sekejap. Ada anak saya baru bangun tidur. Okey baik, tuan-puan sekalian, sambung . So tuan-puan sekalian, berpegang kepada Quran dan Sunnah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Surah ini kita baca sebelum tidur. Jadi, apakah peringatan yang paling berharga sekali? Tidak lain tidak bukan bila mana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebelum kita tidur. Sebab bila kita tidur, saya pernah bincang sebelum itu tuan-puan sekalian, waktu kita tidur adalah waktu yang kita tidak boleh kawal diri kita sendiri. Kita tak boleh nak kawal, nak berlindung daripada sebarang ancaman. Dalam arti kata lain, kita terdedah kepada banyak ancaman waktu kita tidur. So kita ada possibility kita akan mati dalam tidur tuan-puan sekalian. Jadi sebelum tidur kita baca surah ini seolah-olah ayat 28 tuan-puan sekalian memanggil kita untuk kembali kepada apa yang sepatut. Mungkin sebelum ni kita banyak berpegang pada benda-benda yang tak ada pegangan yang kukuh pun. Tidak ada satu sandaran yang kukuh. Lalu dengan ayat 28, tadabbur kita, walaupun ayat ini turun kepada orang kafir Quraisy di Mekah, tapi tadabbur kita tuan-puan sekalian adalah kembalilah menjadikan Rasulullah SAW khazanah dia khususnya sebagai jiran kepada kita, dekat dengan diri kita tuan-puan sekalian. Boleh So ini adalah kefahaman ayat ke-28. Lalu tuan-puan sekalian, lepas habis resolusi ayat 28, datanglah ayat 29 tuan-puan sekalian, yang akan menyebabkan kita akan nampak apa tujuan Nabi suruh kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Okay? Ayat 29 ni adalah ayat kunci bagi kita nak nampakkan apakah tujuan kenapa Nabi suruh kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Apakah ayat 29 tuan-puan sekalian? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. So Nabi diperintahkan oleh Allah untuk katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, dialah ar-rahman, amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan ke atasnya kami bertawakal. Baik tuan-puan sekalian, anda highlightkan perkataan tawakal dalam ayat ke-29 ini. Inilah kata kunci yang paling besar untuk kita faham tujuan kenapa kita kena baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Okay, highlightkan perkataan tawakal.
Baik, tuan-tuan sekalian, sebelum saya nak merungkaikan puzzle apa itu tawakal, saya nak tanya pendapat tuan-tuan sekalian yang sedang menonton pada saat ini, yang sedang bersama-sama kita. Ada berapa orang ni? Ada 72 orang. Boleh kongsi tak dengan saya apa itu tawakal menurut kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sedang menonton? Saya percaya perkataan ini tidak lokek daripada kalangan kita. Kita mungkin biasa menggunakan perkataan ini. Kita selalu menggunakan perkataan ini, kita bagi pesanan dekat orang, tawakallah kepada Allah. Persoalan tawakal itu apa? Okay, boleh kongsi tak dengan saya? Berserah diri sepenuhnya. Berserah diri sepenuhnya. Betul, Puan Asma. Berserah diri sepenuhnya adalah tawakal. Tawakal ni apa lagi tuan-puan sekalian? Tawakal. Berserah selepas kita berusaha bersungguh-sungguh. Selepas kita berusaha. Menarik Puan Aminah yang mengatakan tawakal ini bermaksud kita berserah setelah kita berusaha. Ada lagi tak tuan-puan sekalian yang nak kongsi apa kefahaman dia tentang tawakal? Sebelum saya mendatangkan bergantung. Ya. Puan Salihah, ya? Bergantung penuh. Bergantung penuh kepada Allah. Bergantung penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus, Puan Salihah, bergantung penuh pun antara poin yang saya akan kongsikan selepas ini. Lagi? Lagi tak nak kongsi? Tak ada. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, okey, ada Puan Maryamah menyebutkan taat kepada Allah. Baik. Tawakalnya begini tuan-puan sekalian. Tadi Puan Aminah ke Puan Asma yang menyebutkan tawakal ini maksudnya adalah kita berserah setelah kita berusaha. Maka ini biasa yang kita terjemahkan mengenai tawakal. Ramai orang menterjemahkan tawakal ini bermaksud kita kena berserah lepas kita berusaha. Hakikatnya tuan-puan sekalian, ayat 29 yang ajar apa maksud tawakal yang sebenar. Sebab tuan-puan sekalian, tawakal dia tidak berlaku selepas usaha. Ini nak kena pegang betul-betul. Dan anda kena dengar poin saya sampai habis. Tawakal tidak berlaku selepas kita berusaha. Dan dia tidak boleh berlaku semata-mata selepas berusaha. Sebab tawakal, dia kena berlaku 24/7 without miss. Setiap masa. Tak kiralah anda dah berusaha ke, sebelum berusaha ke, sedang berusaha ke, tawakal itu berlaku setiap masa tanpa putus, tidak pernah hilang. Sebab ramai hari ini beranggapan tawakal ni mesti berlaku selepas berusaha. Salah. Hakikatnya tawakal mesti kena berlaku sebelum, semasa, selepas usaha. Sebab hari ini ramai orang beranggapan, oh saya kena bertawakal lepas usaha lah. So tuan-puan sekalian, kalau anda kata itulah tawakal yang sebenar selepas usaha, maksudnya di mana Allah dalam hati anda sebelum anda nak buat usaha tu? Di mana Allah dalam hati anda semasa anda sedang berusaha tu? Bukankah Allah itu perlu ada dalam hati kita setiap masa? Dan kalau Allah itu perlu berada dalam hati kita setiap masa, tuan-puan sekalian, bukankah kita kena cari Allah sebelum kita berusaha lagi? Bukankah kita kena berharap kepada Allah waktu kita sedang berusaha? Dan lagi-lagilah kita kena berharap dekat Allah setelah kita berusaha. Bukankah Allah itu kekasih awal dan akhir? Sebab itulah ayat 29 tuan-tuan sekalian, awal-awal tu Allah sebut War-Rahman. Dialah Ar-Rahman yang sangat sayang kepada kita tanpa syarat. So bila Allah sayang kat kita tuan-tuan sekalian, kita juga sayang kepada Allah. Takkan anda nak cari orang yang tersayang waktu anda tengah susah je. Waktu anda dah usaha je. Kalau anda benar-benar sayang, anda akan cari dia sebelum, semasa dan selepas. Dia ada di awal dan dia ada di akhir. Dan dia ada di tengah-tengah, di awal dan akhir. Banyak kita hari ini tawakal kita sangat, bukanlah kata menyimpang, tidak menyimpang. Dia tersalah anggap, menyangkakan tawakal itu semata-mata selepas. Seolah-olah kita cari Allah di akhir tapi tidak ada di awal dan tidak ada di tengah-tengah. Maka jadi kalau Allah kekasih awal dan akhir dan di tengah-tengah di antara awal dan akhir. Itulah maksud tawakal. Tawakal ini bukanlah selepas kita dah berusaha, tak ada tenaga, kita dah habis buat, kita serah. Tak. Berserah itu 24/7. Itulah tawakal. Dan tuan-puan sekalian, kenapa saya kata ayat 29 ni ajar kita tawakal yang sebenar? Sebab anda ingat lagi tak tuan-puan sekalian, awal-awal surah ini, iaitu Suratul Mulk, pada ayat yang kedua,
pada ayat yang kedua surah Al-Mulk, tuan sekalian, minta maaf anak saya ada urusan. Okay, baik. So ayat kedua tuan sekalian, kan Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayat. Kan ayat kedua surah ini kan Allah ceritakan pasal Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, betul? Kan? So Allah saja sebut dua fasa manusia. So ada mati dan ada hidup. Dan penutup surah ini pula bercerita tentang War-Rahman wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna. So dalam arti kata lain tuan sekalian, bermulanya garis kematian sehinggalah garis kehidupan semula dekat akhirat nanti tuan sekalian nanti. Tak kira dia bermula pada kehidupan manusia yang pertama, fasa yang pertama sehinggalah fasa ke hujung manusia nanti. Allah nak kata sepanjang fasa itu bermula garis yang pertama sehingga garis yang terakhir manusia, Allah kata tawakal itu adalah berada di situ. So bukanlah tawakal itu lepas dah habis usaha baru nak tawakal, tak. Tawakal itu bermula saat garis pertama fasa manusia sehinggalah garis terakhir fasa manusia. Ingat lagi tak tuan-tuan sekalian, saya kata manusia ni akan berlaku 4 fasa dalam kehidupan. Ada 4 fasa. Dalam surah Al-Mulk Allah sebut ada 2 je. Tapi dalam surah Al-Baqarah Allah kata manusia akan melalui 4 fasa dalam keseluruhan hidup dia. So kita bermula dengan apa tuan-tuan sekalian? Siapa ingat lagi? Daripada surah Al-Baqarah. Kita bermula dengan mati. Kan? Mati. Lepas tu kita hidup balik. Lalu kita mati balik dan kita hidup balik. So kita bermula dengan kematian dan kita berakhir dengan kehidupan. Kan ada ayat thumma yumitukum thumma yuhyikum tu kan dalam surah Al-Baqarah tu kan. So Allah kata kita bermula dengan kematian dan kita bermula dengan kehidupan. Kenapa ini dikatakan kenapa Allah kata kita bermula dengan kematian? Sebab kan pada awalnya kita tidak ada, so kita mati. So bila Allah tiupkan roh, kita hidup. So kita hidup kali yang kedua. Bukan hidup kali kedua, kita hidup pada fasa yang kedua. Lalu kan kita mati balik dekat dunia ni. So kita akan tiba satu masa, kita akan mati kat dunia ni, kita akan mati. So adakah mati itu penghujung? Tak. Dekat akhirat nanti akan berlakunya kehidupan semula, kebangkitan semula. So kita bermula dengan kematian dan kita akan berakhir dengan kehidupan yang kekal abadi dekat akhirat nanti. So sama ada syurga ataupun neraka, itu adalah pilihan kita tuan-tuan sekalian. Apa yang kita nak buat, apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan, itulah yang kita akan tuai dekat kehidupan yang abadi nanti dekat akhirat nanti. Cuma tuan-tuan sekalian, bila saya kata ayat 29 ni berbicara tentang tawakal, di manakah letak duduknya? Letak duduk tawakal itu adalah pada garis pertama fasa manusia, iaitu kematian itu, dan letaknya tawakal itu sehinggalah pada garis yang terakhir, iaitu kita akan dihidupkan semula dekat akhirat nanti. Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, waktu kita akan dihidupkan semula nanti, ada tak kita akan berserah kepada Allah yang akan menentukan kepada kita syurga ke neraka kita? Ada tak kita akan berserah kepada Allah? Akan ada babak kita berserah. Maksudnya tuan-tuan sekalian, tawakal itu berada pada setiap masa sampailah garis terakhir hidup kita nanti. Sampai garis terakhir hidup kita. So ayat 29 ni tuan-tuan sekalian sedang melaraskan kembali kompas tawakal kita. Kompas tawakal kita. Dan tuan-tuan sekalian, kalau anda perasan dalam ayat 29 ni, ada susunan yang agak terbalik belakang. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, mana ayat yang biasa kita gunakan? Tawakal hanya kepadanya ke, ataupun anda akan biasa guna hanya kepadanya kami bertawakal? Mana ayat yang biasa kita guna? Kami bertawakal hanya padanya ke, ataupun hanya kepadanya kami bertawakal? Satu ke dua yang biasa kita guna? Dua. Kepadanya. Dua. Hanya kepadanya kami bertawakal? Pasti? Pasti. Bukan anda akan biasa guna kami bertawakal hanya padanya? Okey. Saya bagi contoh lain. Tawakal 'ala Allah ke 'ala Allahi tawakkal? Biasa anda guna. Tawakal 'ala Allah. Kalau tawakal 'ala Allah, maka terjemahannya adalah kami tawakal kepada Allah, bukan kepada Allah tawakal. So dalam ayat ni anda perasan tak? Dia guna susunan yang kedua. Hanya kepadanya kita bertawakal. Bukan bertawakal hanya padanya. Dia lebih kurang macam ni lah tuan-tuan sekalian, macam susunan doa takbir raya. Kalau anda perasan kan? Takbir raya kan kita kata walillahil hamd. Kan? Allahu akbar walillahil hamd kan? Tapi dalam surah Al-Fatihah kita macam mana? Iya kan kepadanya. Kan? Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah kan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi takbir raya walillahil hamd.
hanya kepada Allah kami kami puji dan syukur. Anda dapat beza tak tuan-tuan sekalian? So bila Allah ubah susunan, tu tuan-tuan sekalian, dia ada signifikan yang tersendiri. Begitu juga tawakal tu ala Allah dengan alallahi tawakkal tuan-tuan sekalian, ada beza. Ada beza. Baik, contoh. Saya nak bagi contoh. Kalau kita kata tawakal kepada Allah tuan-tuan sekalian, tawakal kepada Allah, maka tuan-tuan sekalian yang nak di-highlightkan oleh Allah adalah aktiviti tawakal tu. Kalau Allah mendahulukan tawakal, maka yang Allah nak highlightkan adalah aktiviti tawakal. Tapi bila Allah mendahulukan alaihi ataupun mendahulukan Allah di hadapannya, maka highlight cerita tu adalah Allah tu. Allah tu. So bila Allah menyebutkan dalam ayat 29 wa alaihi tawakkalna, seolah-olah Allah nak bagi tahu bukan aktiviti tawakal tu yang aku nak highlightkan, tapi yang aku nak highlightkan adalah kepada siapa yang kamu tawakal. Boleh faham maksud saya? Bila Allah kata hanya kepadanya kita bertawakal, Allah bukan nak highlightkan tawakal tu, tapi Allah nak highlightkan hanya kepadanya tu. Sebab tuan-puan sekalian, kenapa kita baca surah ni sebelum tidur? So, waktu kita bangun pagi tadi, tuan-puan sekalian, sampai kita tidur balik malam nanti, cuba anda tanya kat diri anda. Anda banyak tawakal kepada siapa? Contoh. Saya tak kata tuan-puan sekalian, ini contoh yang berlaku dalam kalangan rata-rata dalam Malaysia pada saat ini. Bila ditumumkan total lockdown pada esok hari, tuan-puan sekalian, apa yang berlaku? Ramai orang mula mengeluh, tuan-puan sekalian, habislah, dah total lockdown, habislah aku dah hilang punca pendapatan. Habislah bos aku dah mula berhentikan kerja. Aku tak boleh nak teruskan kehidupan sebab apa aku tak boleh nak bekerja seperti biasa. So nak kata tuan-puan sekalian, saat kita bangun tidur, bukan kita lah, saat ramai manusia bangun tidur, ramai manusia beranggapan mereka ini ada pergantungan kepada benda lain. So dia merasakan macam kalau aku hilang ni, aku hilang semua. Kalau aku tak dapat ni, aku tak dapat semua. Kalau aku tak bergerak bebas, aku hilang punca pendapatan. Jadi banyak masa siang dan sebelum tidur manusia ni dilaburkan untuk bergantung kepada benda-benda lain. Tetapi bagusnya dan hebatnya Nabi mencadangkan kepada kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur ni, dan bila kita tiba ayat 29, seolah-olah Nabi nak pesan kat kita, ni kamu nak tidur ni. Kamu nak tidur sekarang ni. Cukup-cukuplah siang hari kamu sebelum tidur ni kamu dah banyak berserah dan bergantung pada benda lain. Cuba bila kamu masuk nak tidur ni, yang kamu tak boleh nak buat apa-apa ni, betulkan balik kompas tawakal kamu. Sekarang ini adalah waktu terbaik. Jangan dah putuskan segala bentuk pergantungan kepada makhluk, kembali bergantung kepada Allah Rabbul Jalil. Kembali bergantung kepada Allah Ar-Rahman. Mungkin dunia sangat kejam kepada kamu sampai kamu jatuh terduduk. Sebab dunia tak sayang kepada kamu. Tetapi Allah tak pernah hilangkan sedikit sayangnya kepada kamu. Sebab itulah bergantunglah kepada Allah yang tak pernah berputus asa untuk menyayangi kamu sebagai hamba. Nampak? So ini tujuan ayat 29 muncul. Kembali kepada yang tak pernah berputus asa untuk menyayangi kita. Dunia, makhluk akan tiba satu masa dia akan mula mengurangkan sayang dia kepada kita. Tapi kembalilah kepada Tuhan Ar-Rahman yang akan sentiasa menyayangi kita, tidak pernah kira waktu dan usia, tidak pernah mengira di mana dan di mana kita berada, tuan-tuan sekalian. Inilah Allah Ar-Rahman, dan kepadanya lah kita bergantung sepenuh, total kita berserah kepada dia. Kalau ada total lockdown, tuan-tuan sekalian, jangan pernah kita hilangkan total submission kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So total lockdown tidak akan pernah mengurangkan total submission kita kepada Allah. Tak akan pernah mengurangkan total pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah ayat 29, mengembalikan total submission dan total pergantungan kita kepada Allah yang sangat sayang kepada kita. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kamu akan mengetahui kelak siapa dia dalam kesesatan yang nyata. So dalam arti kata lain, tuan-puan sekalian, orang yang tidak bergantung kepada Allah, Allah kata apa? Mereka lah berada dalam kesesatan yang nyata. Anda ingat lagi tak, tuan-puan sekalian, kita baca ayat yang keberapa ni? Sekejap saya cari ayatnya.
ayat yang ke mana ni? Ayat ke-21 tuan-puan sekalian. Kalau kita baca ayat 21 lagi, ingat tak? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Allah tanya soalan, siapa yang boleh bagi rezeki kepada kamu dan siapa yang mampu untuk menahan rezeki kepada kamu? So dekat situ lagi Allah telah teaser kepada kita untuk kembali bergantung dekat dia. Tapi andai kata manusia masih lagi bergantung kepada benda-benda lain, sebab itu ayat 29 datang, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kelak nanti kamu akan tahu siapakah orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sebab apa? Orang yang bergantung kepada benda-benda lain selain pada Allah, mereka sedang hilang punca. Kan orang sesat tu kan kita kata mereka ni hilang punca. So nak kata punca yang jelas dah ada, punca tu sumber tu datang daripada Allah. Tapi mereka tidak berpegang kepada punca, tidak kembali pada sumber, mereka sudah hilang sumber. Mereka sudah hilang punca. Maka jangan jadi orang-orang yang akan terngadah di akhirat nanti kerana tersilap melaburkan pergantungan. Kita nak bergantung ni, kita nak berserah ni, bergantung dan berserahlah kepada benda yang kukuh. Bergantung dan berserahlah kepada benda-benda yang ada kuasa untuk menjaga kita. Sebab itu ayat 29 ni menjadi keyword kepada surah Al-Mulk dan memberikan jawapan kepada kita kenapa kita kena baca surah ini sebelum itu. Dia tidak semudah tuan-puan sekalian, oh saya dah baca surah ini, saya selamat daripada azab kubur. Tak semudah itu. Tak semudah itu. Apa guna kita baca surah ini sekadar kita ada keyakinan, saya dah selamat daripada azab kubur. Tapi kalau kita masih lagi hidup pada esok hari tuan-puan sekalian, kalau tidak beramal dengan apa yang kita belajar daripada surah ini, tak ada gunanya juga tuan-puan sekalian untuk berasa yakin yang kita akan selamat daripada azab kubur. Sebab datang bersama-sama pembacaan kita sebelum tidur tuan-puan sekalian, supaya kita lebih menghargai kalau Allah bagi peluang kita hidup pada esok hari, bertambah tak pergantungan kita kepada Allah. That's the question yang kita kena sentiasa tanya pada diri kita saat kita bangun pagi. Saya dah baca suratul Mulk malam tadi. Allah bagi saya hidup lagi pada pagi ini. So saya nak tanya diri saya, bertambah tak bergantungan saya kepada Allah sekarang? Setelah malam tadi Allah peringatkan kepada saya, alaihi tawakkalna, alaihi tawakkal. Jadilah orang yang terkesan dengan apa yang kita baca pada ayat 29 tuan-puan sekalian khusus. Dan saya rasa saya boleh tutupkan tuan-puan sekalian, ada lagi 8 minit tuan-puan sekalian yang berbaki. Ayat yang terakhir surah ini memberikan satu analogi untuk sentiasa merasakan Allah itulah sumber yang akan boleh menyelesaikan segala masalah kita. Sebab itu ayat ke-30 tuan-puan sekalian, Allah sebut apa? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Dalam ayat 30 tuan-puan sekalian, Allah suruh kita perhatikan. Qul ara'aytum, perhatikan. In asbaha ma'ukum ghawra. Macam mana keadaan kalau aku keringkan semua sumber-sumber air? Aku keringkan semua sumber-sumber air. Anda terfikir tak kenapa suratul Mulk dia ditutup dengan persoalan? Allah tanya kita soalan, apa pandangan kamu kalau aku hilangkan semua sumber-sumber air kat muka bumi? Dan tuan-puan sekalian, anda takkan jumpa ayat 31 memberikan jawapan kepada soalan ayat 30. Lepas anda baca je ayat ke-30 tuan-puan sekalian, tamam. Sadaqallahul azim. Ini soalan. Yang pastinya bila ada soalan, memerlukan jawapan. Allah tanya kita, ma ra'yuka, apa pandangan kamu kalau aku lesapkan semua sumber air kat muka bumi ni? So apa jawapan? Setiap malam kita baca surah ni tuan-puan sekalian, Allah tanya soalan, apa pandangan kamu kalau sumber air tak ada langsung kat muka bumi? So apa jawapan kita? Tuan-puan sekalian, saya nampak kenapa Nabi sungguh-sungguh suruh kita baca surah ni sebelum tidur tuan-puan sekalian. Sebab tujuannya adalah untuk mengembalikan kita bergantung kepada entiti yang betul. Bukan lagi kepada makhluk. Sebab kita semua tahu tuan-puan sekalian, kat dunia ni tak akan ada orang mampu recreate air. Takkan mampu ada orang untuk mencipta air tuan-puan sekalian. Takkan ada orang yang mampu. Hebat macam mana pun dia dalam bidang kimia, tapi dia takkan mampu untuk menghasilkan H2O. Walaupun kita tahu H2O tu maksudnya H2 tambah oksigen akan jadi air,
Tapi anda nak cekau mana hidrogen nak dicampurkan dengan oksigen? Macam mana anda nak cipta air? Anda takkan mampu cipta air. Hanya Allah yang berkuasa untuk mengawal air ni, tuan-tuan sekalian, mencipta dan mengawal air. So Allah tanya, macam mana hidup kamu kalau kamu tak ada air? So macam mana tuan-tuan sekalian? Kita mungkin boleh hidup tanpa makan. Kita mungkin boleh hidup tanpa rumah. Tapi kita semua percaya tuan-tuan sekalian, kita tak boleh hidup tanpa air. Setuju? Setuju tak tuan-tuan sekalian? Tak ada elektrik kat rumah tuan-tuan sekalian, anda boleh hidup tak? Boleh hidup. Tapi kalau tak ada air kat rumah, macam mana anda punya gamatnya dunia kalau tak ada air? Anda masih ingat tuan-tuan sekalian Selangor diuji dengan tiada air? Masih ingat? Anda ingat lagi tak baru-baru ni? Tak lama tuan-tuan sekalian, yang masa PKP tahun lepas, Selangor tak ada air. Macam mana gambaran tuan-tuan sekalian? Gamat tak gamat Selangor pada waktu itu? Gamat tuan-tuan sekalian. Kita jadi mengemis air, nampak lori beratur panjang nak tak ada air tuan-tuan sekalian. Punyalah perlunya air dalam kehidupan manusia. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita tahu Allah yang boleh cipta dan kawal air, tapi kenapa tak bergantung kepada Allah? Dan lebih menyedihkan lagi, dia baca surah ni sebelum tidur. Allah cerita, ni kamu tidur nanti ni, aku ada possibility untuk menghilangkan semua sumber air kat muka bumi. Kamu tidur, kamu tak boleh nak kawal, kamu tak sempat nak simpan air. Aku boleh lenyapkan air kat muka bumi. Aku boleh telan sampai kering air kat muka bumi. Tiba-tiba sangat menyedihkan, sangat malam, tiba-tiba ada orang bangun subuh pagi tadi, dia buka pilih air dan dia nampak air masih keluar, tiba-tiba sepatah alhamdulillah pun tak muncul kat mulut. Malam tadi dia baca Allah boleh hilangkan air, dia mula rasa takut, macam mana kalau tak ada air esok? Tiba-tiba dia nampak air pagi tadi, sepatah alhamdulillah pun tak ucap. Ini adalah bentuk kemalangan yang sangat dahsyat berlaku di pagi hari. Anda sangkakan kemalangan itu bertemu dua kereta tuan-puan sekalian? No. Kemalangan paling besar boleh berlaku di subuh hari tuan-puan sekalian. Saat apa? Saat ada orang dapat kehidupan. Dia nampak lagi air Allah bagi. Dia tak ucap alhamdulillah. Dia bangun tidur, dia cari air sebab dia kata untuk kesihatan, untuk bagi perut lawas, dia kena bangun minum dengan air liubasi sekali, minum air sekali. Dia dapat minum air, dia tak ucap alhamdulillah. Dia dapat ambil wuduk dengan air, dia tak ucap alhamdulillah. Dia dapat mandi dengan air pagi tadi, dia tak ucap alhamdulillah. Maka tuan-puan sekalian, di manakah kesan baca surah Al-Mulk malam tadi? Sedangkan Allah bagi tahu Allah boleh hilang sumber air. So cantik surah ini ditutup dengan soalan, macam mana keadaan kamu kalau aku hilangkan air, tapi tak ada jawapan pada ayat 31, habis kat 30. Jawapannya adalah, mampu tak anda ucap terima kasih Allah, alhamdulillah kepada Allah bila anda jumpa air lagi pagi tadi? That's the answer. Nampak? Soalan pada ayat 30, tapi jawapan tu ditentukan dengan anda ucap apa waktu anda nampak air pagi tadi. Boleh? So tuan-puan sekalian, inilah gambaran surah ini. Tidak kalau anda perasan, penutup surah ini semuanya menyebabkan kita kembali kepada Allah yang pegang semua kuasa kat muka bumi. Dia pegang rezeki, dia boleh bagi adab kat manusia, dia boleh tentukan apa keadaan manusia, dia kawal air, dia menentukan nikmat kepada manusia. Allah segala-galanya. Dan ayat 29 membetulkan kembali kompas tawakal kita. Alaihi tawakkalna. Sudahlah banyak waktu siang kamu banyak bergantung kepada makhluk, bergantung kepada pekerjaan kamu. Tapi nak tidur ni, kamu tak mampu buat apa-apa ni. Betulkan balik. Kembali kepada bergantung kepada Allah. Alaihi tawakkalna. Allah sebagai Ar-Rahman. Boleh? So inilah penutup surah Al-Mulk yang bagi saya sangat remarkable. Iaitu menyebabkan kita kembali kepada Allah dengan penyerahan yang total, tawakal kepada Allah dengan berserah diri secara total. Maka berkebetulan tuan-puan sekalian kita akan mengalami total lockdown pada esok hari. Maka lagi-lagilah kita akan menjiwai surah ini waktu kita nak baca malam nanti. Malam ni kita baca Al-Mulk, esok total lockdown. Ya, apa pun badai yang melanda tuan-puan sekalian, pergantungan kepada Allah tidak boleh diputuskan walaupun sesaat. Tawakal, saya ulang sekali lagi, tawakal itu letak duduknya bukan selepas usaha. Tapi tawakal itu letak duduknya bermula daripada garis pertama fasa kehidupan sampailah garis terakhir fasa kehidupan kita. Iaitulah, disitulah tawakal. Dia tidak pernah hilang daripada kedua-dua garis ini. Yang mula dengan yang akhir. Setiap masa kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So Allah alam bisawab tuan-tuan sekalian.
So kita rasa kita dah boleh tamatkanlah suratul Mulk. So kita boleh katakan sadaqallahul azim. So kita akan menyambung pada surah yang lain lah pada sesi akan datang insya-Allah. So saya dapati kat sini tuan-puan sekalian, saya nak buka soalan tapi saya tengok ada soalan telah dinyatakan di ruangan chat, iaitu Ustaz, apa kaitan tawakal dengan takwa? Pastinya tuan-puan sekalian, tawakal dengan takwa adalah benda yang tidak terpisah pun. Kenapa saya kata tawakal dengan takwa adalah benda yang tidak terpisah? Sebab tuan-puan sekalian, tawakal ini memerlukan kekuatan untuk anda membetulkan kembali penyelarasan mana yang anda nak bergantung. Jadi pastinya takwa tu akan menyebabkan anda menjadi orang yang beringat kepada siapa yang anda nak bertawakal. Sebab orang yang bertakwa ni kan kata Allah dalam Quran, orang yang sentiasa beringat dekat Allah. So kenapa jadi bertawakal kepada benda lain ni? Sebab barangkali mereka lupa kepada siapa dia nak bertawakal. Dia lupa Allah seketika. So orang yang bertakwa, orang yang tak lupa kepada Allah. So pastinya ada kaitan tawakal dengan takwa. Pasti ada kaitan. Soalan kedua, adakah tidak kepadanya itu merujuk kepada Huwar Rahman? Betul. Tuan Rahimi, Tuan ke Puan? Tuan Rahimi Syafi'i, betul. Tidak kepadanya, nya itu memang merujuk kepada Allah Ar-Rahman. Tapi saya nak gambarkan tentang keindahan susunan. Allah boleh datangkan ayat 29, Qul Huwar Rahmanu amanna bihi tawakkalna alaihi. Tapi Allah tak sebut begitu. Allah kata Qul Huwar Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kenapa Allah dahulukan alaihi? Sebab tuan-puan sekalian, sebab Allah nak highlightkan, bukan tawakal tu nak di-highlightkan, tapi Allah nak highlightkan kepadanya. Okay? Kepadanya. Dalam surah Al-Fatihah, Allah nak highlightkan aktiviti puji dan syukur tu. Tapi waktu kita bertakbir raya, tuan-puan sekalian, Allah nak highlightkan hanya kepada Allah segala puji dan syukur. So hanya kepada Allah tu yang Allah nak highlightkan. Kenapa takbir raya nak di-highlightkan hanya kepada Allah tu? Sebab apa? Sebab kalau anda nak tahu sejarah asal usul takbir raya yang kita laungkan itu adalah takbir yang dilaungkan waktu nak perang, tuan-puan sekalian. Inilah asal usul takbir raya. Sebab itulah anda akan jumpa dalam takbir raya tu, sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Kenapa tiba-tiba cerita pasal perang Ahzab boleh masuk dalam takbir raya? Sebab asal usulnya adalah laungan takbir waktu nak perang, tuan-puan sekalian. So bila mana dekat depan tu musuh, inilah laungan takbir dia. Sebab itulah relevan walillahil hamd. Sebab nak bagi tahu pihak musuh tidak ada puji dan syukur, hanya kepada Allah je puji dan syukur. Sebab itulah digunakan alaihi tawakkalna. So bukan nak highlight pada tawakal tu, tapi nak highlightkan kepada siapa kita tawakal sebenarnya. Sebab itu susunannya begitu. Boleh ya Tuan Rahimi ya? So ada lagi ke soalan di ruangan chatting? So tidak ada dah. So habis. So wallahu a'lam bissawab, tuan-puan sekalian. Ada soalan ke secara verbal nak tanya? Saya peruntukkan lagi 2 minit kalau ada, tuan-puan sekalian. Ustaz nak tanya sikit. Berkenaan dengan dalam kita tadabbur ni, maksudnya kita baca, lepas tu kita faham dan kita amal. Ya, betul. Jadi kan betul. Jadi kan ada juga hadis yang mengatakan kalau kita baca setiap ayat Quran kita akan dapat 10 pahala. Jadi tetapi ada juga yang hadis yang mengatakan bahawa kalau kita baca tanpa kita memahami dan beramal tak ada faedahnya. Jadi macam mana yang kita nak apakah kefahaman yang sebenarnya patut kita fahami supaya kita dapat benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul. Terima kasih Puan Nurihan. Soalan ni mungkin ramai orang nak tahu juga jawapan bagi soalan ni. Jawapan ringkas saya Puan Nurihan adalah betul wujud hadis yang sahih berkenaan dengan ganjaran bagi mereka yang baca Quran. Sebab itu ada hadis yang bercerita tentang bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu Allah akan ganjarkan dengan 10 ganjaran. Memang ada hadis sahih berkenaan dengan perkara tersebut. Maka rupa-rupanya tuan-puan sekalian, pada membacanya sahaja sudah ada pahala. Cuma tuan-puan sekalian, saya nak tanya, bila kita baca Quran, yang kita nak kejar pahalanya je ke tuan-puan sekalian? Tak. Bila kita baca Quran, ya betul kita nak pahala, tetapi lebih besar daripada pahala tuan-puan sekalian adalah kita nak dapatkan petunjuk daripada apa yang Allah sampaikan kepada kita. Sebab tujuan Quran diturunkan adalah hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal lin nas. Dia akan jadi petunjuk kat kita.
Ya betul, membaca dapat pahala tuan-puan sekalian. Memang kita semua akan dapat pahala kalau kita membacanya. Tapi lebih besar daripada itu tuan-puan sekalian, kita nak dapatkan apa cara kehidupan, apa manual yang telah Allah bekalkan kepada saya untuk hidup kat dunia yang Allah cipta, bumi yang Allah takdirkan saya berada. So inilah manual dia. So ya betul saya nak pahala, tetapi saya nak tahu macam mana manual kehidupan saya. Saya nak tahu macam mana saya nak hidup dengan jayanya dekat muka bumi ni. Maka saya kena baca dengan kefahaman. Barulah saya hidup dengan ada manual yang betul, dengan cara yang betul. Maka tuan-puan sekalian, sebab itu dalam Quran Allah mengukuhkan lagi. Allah kata hak Quran yang kita kena tunaikan adalah afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabburlah. Inilah cara untuk kita menunaikan hak Al-Quran itu sendiri. Urusan pahala Allah telah sediakan. Bagi mereka yang baca ada pahala. Tapi sekarang tibalah pula urusan kita untuk menunaikan hak Al-Quran. Iaitu saya kena faham, saya kena baca, saya kena faham, saya kena amal. Maka di situlah letak duduknya tadabbur. So tuan-puan sekalian boleh So tak ada isu, pahala tu betul akan dapat. Tetapi hak Al-Quran tu sudahkah kita tunaikan? Iaitu membaca dengan kefahaman dan kita amal ke tidak apa yang kita faham. So boleh Puan Nurihan InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Syukran. So Allah Alam bisawab. Sekarang 10.36. Saya percaya lepas ni ada satu lagi kelas tuan-puan sekalian pukul 11. Terima kasih semua tuan-puan sekalian atas kesudian join. InsyaAllah saya nak berbincang surah apa yang anda berminat nak tahu pada sesi akan datang. Jadi macam mana? Anda nak, boleh tak saya nak minta anda komen je dulu. Nanti saya akan pilih. Anda boleh tak komen dekat ruangan chat tu surah apa yang anda berminat nak tahu pada sesi akan datang. Saya ada cadangan saya, kalau cadangan saya lah, saya berfikir untuk kita habiskan surah-surah pilihan. So Al-Mulk kita dah habis, Alhamdulillah. So mungkin barangkali tuan-puan sekalian kita boleh pergi kepada surah-surah pilihan, antaranya Yasin ke, Al-Kahfi ke sebagai contoh kan. Al-Kahfi pun menarik, Yasin pun menarik. Dua-dua tu dua surah malam Jumaat belaka kita dah baca. So cuba anda shout out sikit pada ruangan komen. Anda berminat Yasin ke? Anda berminat Kahfi ke? Anda minat apa-apalah yang anda berminat. Silakan tuan-tuan dan puan sekalian. Shout out je. Ada yang raise hand. Silakan puan, siapa yang raise hand ni? Saya nampak ada orang yang raise hand tadi nak berkata. Ada ke? Nampaknya ramai yang nak tahu surah Yasin ni ya. Bagus, Alhamdulillah. Ada satu As-Sajadah, ada satu Al-Insan. Menarik. Tapi majoriti saya nampak surah Yasin. Surah Az-Zumar, Tuan Syafiq, ini dahsyat ni surah Az-Zumar. Sebab surah Az-Zumar ni saya percaya saya tahu kenapa dia minta surah Az-Zumar. Sebab tuan-puan sekalian dalam satu hadis yang sahih tuan-puan sekalian, surah Az-Zumar juga dibaca oleh Nabi sebelum tidur dan digandingkan bersama-sama surah Al-Isra. Bila isu Palestin hangat baru-baru ni tuan-puan sekalian, ramai orang tadabbur surah Al-Isra belaka. Nah, tetapi jangan anda kesampingkan surah Az-Zumar. Sebab Az-Zumar juga adalah surah gandingan kepada surah Al-Isra yang Nabi baca sebelum tidur. Okay, saya nampak majoriti surah Yasin tu. Al-Kahfi ada. Dia carta kedua surah Al-Kahfi. So, saya rasa kita akan pergi pada surah Yasin ataupun sekalian insya-Allah. Ya? So, surah akan datang kita akan berbincang surah Yasin insya-Allah. Baik, terima kasih tuan-puan sekalian atas komentar, atas sumbang cadangan insya-Allah. So, nanti kita akan pergi pada surah Yasin. Yang beri cadangan untuk surah lain tu insya-Allah kita akan raikan pada sesi akan datang. So, kita akan pergi pada surah Yasin tuan-puan sekalian insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Terima kasih semua. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Selamat raya Syawal Ustaz. Ini dah habis puasa now Okey. Assalamualaikum. Dah.